Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala murra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi yahudiyyin محمم مجلود فدعاهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تجدون حد الزاني؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك تشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا، فأمر به فرجم، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Daripada satu sahabat Nabi yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari dibawa lalu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang Yahudi. Hal keadaan Yahudi itu muhammamin majlud, hal keadaan muka dia dicontiang, muka dia disapu arang, dicontiang, majlud, sambil ada orang duk pukul dia. Lepas contiang muka dia, dia pukul dia. Fada'ahum, Nabi SAW bila tengok keadaan ni, Nabi panggil dia. Faqala
haza tajiduna hadda zani. Nabi kata dia ni salah apa? Dia berkata dia salah kerana dia berzina. Nabi kata inikah hukuman yang ada di dalam kitab hampa orang Yahudi? Yahudi kitab dia kitab Taurat. Nabi kata adakah dalam kitab Yahudi tulis kata orang yang salah kerana berzina hukum dia contiang muka pukul? Adakah begitu? Faqalu na'am. Dia berkata ya. Dalam kitab kami orang Yahudi, kalau siapa buat kesalahan zina, mula-mula sekali contiang muka dia, lepas itu ligan dia sambil pukul. Fada'a rajulan min ulama'ihim. Nabi panggil pula satu orang ulama Yahudi. Hak tadi orang Yahudi, begitu jawapan dia. Nabi panggil pula ulama Yahudi. Nabi tanya kepada dia benda yang sama. Faqala lahu nasyattuka billah allazi anzala at-taurata ala Musa. Nabi kata kepada ulama Yahudi ini, Nabi kata dengan nama Allah aku tanya kamu, adakah ini hukuman yang Allah tulis di dalam Taurat? Nabi panggil ulama Yahudi, Nabi tanya dia, tapi Nabi mulakan pertanyaan itu dengan nama Allah. Nabi kata, aku mohon jawab betul-betul dekat aku. Adakah Taurat tulis macam ni? Orang yang melakukan kesalahan zina, contiang muka dia, kemudian pukul dia. Ahakaza tajiduna hadda zani fi kitabikum. Nabi kata adakah dalam kitab hampa Taurat tulis macam ni? Faqala Allahumma la. Ulama Yahudi dia kata apa? Demi Allah dah. Walaula annaka tashattani bihadha lam ukhbirka. Dia kata kalau dah tadi kamu tanya, kamu tidak bersumpah dengan nama Allah, aku takkan apa betulkan. Tapi sebab tadi hang nak tanya, hang sebut kata demi Allah, aku nak tanya hang apa betul-betul adakah dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa hukuman kepada orang yang berzina macam hangpa buat ni, hangpa contiang muka dia dan hangpa pukul dia. Oleh kerana Muhammad, kamu tanya tadi, kamu mulakan dengan sebut nama Allah, aku jawab betul. Dah, dalam kitab tak tulis macam ni. Najidu hadda zani fi kitabin ar-rajm. Dia kata dalam kitab Taurat tulis siapa yang buat kesalahan zina hukum dia rejam dengan batu. Demi Allah, dia kata dalam kitab Taurat tulis macam tu. Walakinnahu kasra fi ashrafina. فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الشَّرِيفِ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الرَّجُلَ الضَّعِيفِ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ. Masalahnya ialah apa? Dia kata zina ni banyak dibuat oleh orang besar kami. Yahudi kata perbuatan zina, kesalahan zina ni banyak dilakukan oleh orang-orang kaya, orang-orang besar kami. Maka kami modify hukum itu. Wa idza akhadna, dia kata apabila ar-rajul syarif, orang yang mulia, orang besar-besar, orang kaya-kaya buat zina, taraknahu, kami tak jalankan hukum macam. Wa idza akhadna ar-rajul ad-dha'if, tapi kalau yang buat ni orang miskin, orang susah, kami jalankan hukum macam. Maknanya kami dalam nak melaksanakan hukum ke atas orang yang berzina ini, kami double standard. Orang kaya ada hukum dia, orang miskin ada hukum dia. Kalau orang kaya berzina, kami hukum ringan-ringan.
Kalau sekiranya orang miskin berzina, kami rejam sampai mati. Aku cerita ni dekat hang Muhammad pasal apa? Pasal hang sebut dengan nama Allah nak tanya aku takut dekat Allah. Aku hamba hati. Maka kata dia, faqulna ta'alu fanajtami'u ala syai'in nuqimuhu ala syarif wal wadi'. Kami pun fikir tak sudah. Kami pun fikir tak kena. Double standard ni tak cantik. Bila orang kaya, kita hukum ringan. Bila orang susah, kita hukum berat. Ini nampak tak cantik. Kalau orang kaya rasuah sampai 50 juta, hukum dia bayar denda 10,000. Kalau orang susah rasuah 50 ringgit, hukum dia penjara 2 tahun. Nampak? Tahu. Nampak tak cantik? Maka kami pun berhimpun, ulama-ulama Yahudi ini kata, kami pun berhimpun, fanajtami'u, maka kami pun berhimpun ala syai'in nuqimuhu ala syarif wal wadi'. Kami bincang lah apakah satu hukuman yang kita nak buat supaya hukuman ini standard kepada semua orang. Pasal apa? Saat lagi orang miskin tak boleh. Oh, kalau kami buat kesalahan ni kena rejam. Kalau orang kaya buat, dia tak kena rejam. Kalau sekiranya rakyat tak puas hati, masalah nanti main. Jadi law ni macam ni, kami berhimpun, kami nak standardize. Apakah satu hukuman yang kita nak kenakan kepada orang yang berzina? Tak kira dia kaya, tak kira dia miskin. Fajtama'na 'ala tahmim wal jalb. Maka akhirnya kami putuskan siapa yang melakukan kesalahan zina, hukuman dia, kita contiang muka dia, bagi dia malu, kita pukul dia, patut-patut padan. Kalau orang kaya buat pun hukuman tu, kalau orang miskin buat pun kita hukum macam tu. Wa tarakna rajma, dan kami tinggalkan hukum rejam yang Allah perintahkan di dalam Taurat kami. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allahumma inni awwalu man ahya amra idza amatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan aku menjadi orang yang pertama menghidupkan balik hukum yang mereka mati dan tinggalkan selama ini. Nabi kata, mudah-mudahan hukum rejam kepada orang yang berzina, yang sudah kahwin ini, dihidupkan semula. Kerana itulah perintah Allah di dalam Taurat, dan itulah perintah yang Allah turunkan sebagai syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mudah-mudahan aku jadi orang yang pertama hidupkan balik undang-undang Allah yang dimatikan oleh golongan Yahudi. Fa'amara bihi, maka Nabi perintahkan supaya pesalah tadi itu dia rejam dia. Baru lima, maka dia rejam itu sehingga mati. Hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hukum Allah, yang kata hukum Allah ni bukan hudud saja. Hukum Allah ni banyak, yang melibatkan soal ibadah, hukum, yang melibatkan soal muamalah, hukum, yang melibatkan soal munakahah, hukum, yang melibatkan soal jinayah, hukum. Bila kita bercakap tentang hukum Allah, bukan hudud saja. Hukum Allah ni semua. Sistem pinjam bank tanpa riba, itu hukum Allah. Cerita nak menikah di antara laki-laki dan perempuan, mesti kena ada wali, mesti kena ada saksi, mesti kena ada ijab dan kabul. Itu hukum Allah. Hukum Allah ni macam-macam, bukan hudud sahaja. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala ni tak kira atas nama apa pun, mesti ditegakkan. Hukum Allah Subhanahu wa taala ni atas nama apa pun, sama ada dia melibatkan soal ibadah, sama ada dia melibatkan soal muamalah, sama ada dia melibatkan soal munakahan, ataupun dia melibatkan soal jinayah, semua ni mesti ditegakkan, kerana itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Cuma pelaksanaan dia, di peringkat implementation, di peringkat kita nak laksanakan hukum itu, kena teliti. Takut macam kita dengar trend pemikiran sebahagian pada orang Islam hari ini, dia duduk hudud. Hudud itu satu hukum Allah yang wajib dilaksanakan, tetapi harus dilaksanakan dengan teliti. Teliti ni maksudnya apa? Semua benda, semua mesti dipatuhi. Dari segi kebajikan rakyat, mesti diberikan perhatian berat. Tak mau ada di kalangan ahli masyarakat ni sampai nak makan pun tak ada duit, kerana dia hidup susah, kerana dia hidup melarat, kerana dia nak makan pun tak ada duit, dia pergi mencuri. Hukum Islam tidak boleh dilaksanakan kalau sekiranya masih ada rakyat yang macam tu. Nak makan pun tak ada. Kita pergi cek dalam kampung kita, dalam qaryah kita, tengok jumpa satu rumah, satu tok duk belah 4 cucu. Mana pi mak pak budak-budak ni yang tok duk belah ni? Mak pak rumah tangga berderai, bapa bawa diri tak tahu pergi ke mana, yang mak ni kecewa dengan perbuatan bapa ni, mak ni akhirnya pun menghilangkan diri. Tok ni pun tak tahu anak menantu dia pergi ke mana. Tok ni pun umur dah 68, 70 umur, nak belah cucu 4 orang, makan pun tak ada. Kita duk bercakap soal anak potong tangan orang mencuri, dia ni siapa nak bela nasib dia? Keadaan masyarakat ni nak kena jaga, nak kena gembung, nak kena bagi subuh, nak kena keamanan, kemakmuran di dalam masyarakat mesti sudah ada, barulah keadilan dapat ditegakkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pemimpin yang ada dalam masyarakat ni, pemimpin hak ada, hak bergaduh sakan dalam pilihan raya tahun ini, pemimpin hak ada ni kenalah merupakan pemimpin yang, kalau baca balik dalam buku cerita Umar bin Abdul Aziz apabila dia dilantik jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz ulama besar, sangat warak orangnya. Bila dipilih dia untuk menjadi khalifah, dia pergi cari ulama zaman dia bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Umar bin Abdul Aziz minta nasihat daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi. Dia kata, aku dipilih untuk jadi pemimpin, apa nasihat tuan kepada saya? Ni hari ini saya dah menang, saya dah dilantik menjadi pemimpin. Tuan sebagai satu ulama besar dalam masyarakat kita ni, apa nasihat tuan pada saya? Apa jawab Muhammad bin Ka'ab? Dia kata, ya Amiral Mukminin, jadikanlah diri kamu seorang bapa kepada anak-anak muda. Jadikanlah diri kamu seorang anak kepada ahli masyarakat yang tua-tua. Jadikanlah diri kamu seorang kawan kepada ahli masyarakat yang sebaya. Dia cakap, tuan-tuan cakap orang alim, ulama ni, kalam dia kalam hikmah, kalam yang penuh kebijaksanaan. Dia pesan kepada Umar bin Abdul Aziz, dia kata, hang jadi pak kepada masyarakat yang muda-muda. Bila pak ni maksudnya apa? Penuh kasih sayang dalam hati, penuh kasih sayang. Bila pemimpin mempunyai sifat bapa, dia sayang kepada budak-budak muda yang ada ni. Dia sayang, dia tak mau anak-anak muda dia ni jadi ahli neraka esok ni. Maka dia tidak menganjurkan program-program yang boleh merosakkan budak-budak muda. Pasal dia sayang budak muda ni, kerana bagi dia budak muda ni anak dia. Mana ada satu bapa nak tengok anak-anak dia jadi jahat walaupun bapa tu jahat. Satu bapa pencuri, dia tak mau anak dia jadi pencuri. Satu bapa ni kaki rogol orang, dia tak mau anak dia jadi perogol. Jadikan diri kamu seorang bapa apabila kamu berhadapan dengan rakyat yang terdiri daripada orang muda, dia kata. Jadikan diri kamu anak apabila kamu berhadapan dengan ahli masyarakat yang tua-tua. Bila kita berhadap dengan mak kita, dengan ayah kita, hormat kita.
Dan jumpa orang tua-tua hormat kita. Pasal apa? Kita tengok dia, kita ingat mak kita, kita ingat ayah kita. Dan jadikanlah diri kamu kawan kepada ahli masyarakat yang sembahyang. Dia kata, semua kawan kita, tidak ada musuh. Bila raya itu hang undi dia, hang tak undi aku, tapi hang aku anggap kawan aku. Biduk berlalu, kiamat bertahun. Sudah. Lagi kita hidup, kita ingat apa? Kita ingat kita orang Islam. Hak kita dia jaga, hak dia kita jaga. Itu pesan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi kepada Umar bin Abdul Aziz, satu tokoh hebat di dalam sejarah Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang jadi kerajaan wajib kalau sekiranya dia mengaku dia orang Islam, wajib kepada dia didik, terang dan bagi faham kepada seluruh anggota masyarakat tanpa kira bangsa, tanpa kira agama, tentang perintah Allah. Wajib. TV kena ambil satu slot, pukul 8 sampai pukul 9 berita, lepas pukul 9 masuk ke satu slot penerangan tentang hudud. So, masalahnya hukum Allah ni bukan kata orang bukan Islam tak faham, orang Islam pun tak faham. Pasal apa tak faham? Pasal tidak pernah ada slot tu dalam TV kita nak terang tentang hudud. Semua orang duduk di rumah, semua orang nak tengok TV, nak dengar. Panggil orang yang paling faham tentang benda ni dan paling pandai terang kepada orang tentang apa dia hudud ini. Burukkah dia? Baikkah dia? Adakah hudud ni bertujuan nak porak-poranda masyarakat, ataupun hudud ni bertujuan untuk nak memelihara kemakmuran dan keamanan masyarakat? Terang bagi faham. Tidak ada satu manusia waras. Bukan kata orang Melayu, bukan kata orang Islam. Walaupun dia bukan orang Melayu, walaupun dia bukan orang Islam, kalau sekiranya dia waras otak dia, dia tak mau harta benda dia orang curi. Kalau dia satu orang yang waras otak dia, dia tak mau anak dia dirogol orang. Kalau dia satu orang yang waras fikiran, walaupun dia bukan orang Islam, dia tak mau dia dituduh sebarangan. Dia tak buat benda tu, orang tuduh kata dia buat. Buta-buta orang main kata hang hari tu keluar video hang buat macam ni, macam ni, macam ni, sedangkan dia tak buat. Dia tak suka, dia aibkan, dia tak mau marah dia dijatuhkan. Maka datangnya hukum-hukum Islam ini nak memelihara benda ni. Tuduh, kemukakan bukti. Bukti ada syarat-syarat dia. Benda ni kena masuk dalam TV, bagi explanation, terang kepada orang, bahawa orang nampak bahawa hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat baik. Hukum Islam, tuan-tuan, bukan kerja nak hukum orang, bukan. Jangan ingat kata bila laksana hukum Islam ni orang pakai pudung tangan, bukan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, inni la adhkuru awwala rajul qata'ah utiya bisariq fa'amara biqata'ih wa ka'annama asifa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Mas'ud, qalu ya Rasulullah ka'annaka karihta qata'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yamna'uni la takunu 'aunan lisyaitan ala akhikum innahu yanbaghi lil imam idza intaha ilayhi had an yuqimah wa inna Allah azza wa jalla afuwun yuhibbul afwa. Qala Allah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim atau kama qala. Hadis ini dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Maksud dia daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari Abdullah bin Mas'ud, dia sahabat Nabi. Satu hari Abdullah bin Mas'ud dia kata apa, aku teringat, dia kata, satu kes berlaku pada zaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam, di mana satu orang laki-laki dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dituduh mencuri. Dan itu adalah awal rajul qata'ah, orang yang pertama sekali kena hukum potong tangan. Satu orang dituduh kata dia mencuri, dibawa dia ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini first case yang pertama potong tangan di zaman Nabi. Dibawa dia ni mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis tu, dia kata utiya bisariq, dibawa mai ke depan Nabi satu pencuri. Fa amara biqat'i. Setelah dibicarakan, Nabi panggil saksi-saksi yang melihat benda ni, sabit kesalahan, cukup semua bukti dan saksi, syarat-syarat barang yang dicuri semua komplit. Maka diperintahkan supaya tangan laki-laki ini dipotong. Wa ka'annama usifa wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dapat mengesan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nampak asifah. Asifah ni maksudnya regret, unhappy. Di muka Nabi itu sahabat nampak Nabi ni macam tak seronok. Nampak pada wajah Nabi ni macam kesal. Begitu. Qala, kata Ibnu Mas'ud, qalu, sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ka'annaka karihta qata'a. Dia kata, ya Rasulullah, kami nampak tuan macam tak suka ni nak potong tangan orang yang mencuri ni. Nampak pada muka Nabi itu macam tak seronok, nampak macam Nabi tak suka. Qala, jawab Nabi, wa ma yamna'uni. Nabi kata, nak buat macam mana? Kesalahan dah berlaku, hamba dah bawa mai dia depan aku, saksi-saksi semua dah mai, bukti, evidence semua cukup. Nak buat macam mana? Nabi kata, wa ma yamna'uni, tidak ada benda lagi yang boleh menghalang aku daripada melaksanakan hukum ini. Nabi kata, I have no choice. Pesalah sudah dibawa depan aku, perbicaraan sudah dijalankan, saksi-saksi sudah dikemukakan, bukti semua sudah ada, sudah jelas. Aku atas kapasiti aku sebagai seorang hakim, tak ada siapa boleh halang aku dah. Hukuman dijalankan. Nabi kata, la takunu aunan lisyaitan ala akhikum. Ini kata-kata yang menjadi perbincangan ulama. Nabi kata apa? Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa, hampa jangan jadi orang yang membantu syaitan untuk perkena kawan hampa. Nabi sebut benda tu. Nabi sebut, Nabi kata, la takunu aunan lisyaitan. Hampa-hampa ni semua, Nabi kata, aku pesan dekat hampa, hampa jangan jadi pembantu kepada syaitan ke atas kawan hampa yang kena hukum ini. Innahu yanbaghi lil imam izan taha ilaihi haddun an yuqimah. Nabi kata, kerana menjadi tanggungjawab seorang imam, pemimpin macam aku ni, apabila dibawa mai orang salah, bila dikemukakan bukti, bila dia ditunjukkan segala-galanya, aku tidak ada pilihan melainkan aku kena jatuh hukum kerana ini hukum Allah. Tapi Nabi kata, innallaha azza wa jalla afuun yuhibbul afwa. Nabi kata, tetapi hampa kena ingat, Allah subhanahu wa ta'ala itu afuun, maha pemaaf, yuhibbul afwa, Allah suka kepada memberi maaf. Maksudnya apa? Ulama bincang. Maksudnya apa dia? Islam bukan suka nak hukum orang. Islam mau kalau boleh benda ni settle luar mahkamah. Tapi kalau sekiranya hampa tak mau settle benda ni, orang yang barang dia dicuri,
dia tak puas hati, dia nak bawa pergi mahkamah. Bila dah mai ke depan hakim, hakim terpaksa jalan undang-undang. Tapi kalau boleh, Nabi kata pasal apa? Allah pun maha pengampun, Allah suka kepada pengampunan. Kalau boleh benda ni hampa settle di luar, jangan bawa mai depan aku, Nabi kata. Hampa heret dia bawa mai depan aku, hampa seolah-olah macam membantu syaitan buat kena kawan ni dengan hukum yang dikenakan kepada dia. Nabi SAW baca sepotong ayat, Allah kata wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah hampa bermaaf-maafan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, Tuhan kata hampa tak maukah di kalangan hampa ni ada saling maaf memaafi? Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah maha pengampun, maha penyayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman Nabi, hadis riwayat daripada Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dia kata kuntu naiman fil masjid ala khamisatin li fasuriqat fa akhadna as-sariq farafa'nahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara biqat'i. فقلت يا رسول الله أفي خميصتي ثمن 30 درهما أنا أهبها له أو أبيعها له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا كان قبل أن تأتيني به، أو كما قال حديث رواية إمام أحمد. Safwan bin Umayyah satu hari duduk tidur di masjid. Kamis ni, baju ni dia panggil kamis, ada selai baju dia, dia lipat buat bantai tidur. Safwan duduk tidur di masjid, berbantalkan baju dia, dia lipat baju dia buat bantai tidur. Fasuriqat, mai satu syekh manakah curi baju tu. Rupanya zaman Nabi pun ada berlaku macam ni. Lah kata kepala pancong di Pasbat, kepala pancong masjid tu pun di Pasbat. So orang main nak semayang subuh, main duk gagau, kepala pancong tak ada boleh mobil dah, bukan ubah duit pun kepala pancong tu. Sebab dia lalu sekarang terai orang perempuan, orang perempuan semayang buh beg dia buh di depan, kawah duduk soh depan ni, buh beg di depan. Allahu Akbar semayang, kipas angin pukul kentirai itu terbang pergi belah dia, beg ni di belah dia. Bila kipas angin lenggok pergi kot lain, tirai turun mai beg okey. Sekali kipas angin pukul pula, tirai itu terbang pergi. Sekali dia mai tak ada beg. Silap mata di masjid boleh jadi benda ni. Hamba Allah ni duduk sembahyang untuk imam, duduk nampak beg tu, turun tirai tu beg okey, dia mai turun tak ada beg, kawan angkat bila malam mengajar ramai ni dia pakai rela jaga, rela dapat tangkap. Dapat tangkap tu budak duk pegang beg, tangkap dia pasal siasat dia. Rupanya yang hantar dia mai pak dia, pak main dengan motor, turun pergi curi, ambil main kita belah. Pak ajak anak macam tu. Tadi kita kata pak ni kalau dia pencuri pun dia tak mau anak dia mencuri. Ni special edition punya pak. Dia pencuri, dia mau anak dia mencuri, dia bawa pergi, dia berhenti motor, dia suruh anak dia pergi buat, main naik motor ni, tengok rela tangkap, pak dia lari tinggal dia. Sampai macam tu, kepala pancong karaoke lagi dalam masjid, orang tengah duduk semayang pula curi. Berlaku zaman Nabi SAW, satu sahabat nama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah lipat-lipat baju, tak buat bantai tidur. Fasuriqat, dia kata tiba-tiba baju hak dia lipat buat bantai tu orang curi pergi.
Tidak. Masa mula tak, lepas tu golek pergi balik ni, baju duduk kawan kat Wabi. Fa'akhazna sariq, dia kata akhirnya orang ada di masjid berjaya tangkap pencuri ni. Rela lah ni, rela tangkap. Farafa'nahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat heret pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibicarakan, diminta saksi yang melihat barang apa semua. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara biqat'i. Nabi kata potong tangan. Potong tangan dia. Faqultu ya Rasulullah afi khamisati thamanun 30 dirhaman. Safwan ni pula apabila Nabi jatuhkan hukum potong tangan dia, duk main tak seronok. Tadi masa kawan ni curi baju dia marah. Tapi bila pergi depan Nabi, hukuman dijatuhkan potong tangan, dia rasa guilty, dia rasa bersalah. Dia pergi jumpa Nabi Safwan ni, dia kata ya Rasulullah, dia kata afi khamisati thamanu 30 dirhaman. Dia kata ya Rasulullah, baju hadiah curi ku 80 dirham saja, bukan mahal pun. Dia kata baju saya hadiah curi itu tak mahal mana pun. Dia kata kesian tak dia pun, dipotong tangan dia, dia jatuh kesian. Ana ahabuha bi, dia kata ya Rasulullah ana ahabuha lahu. Lah macam ni, dia kata ya Rasulullah macam ni saya bagi kat dia baju tu, jangan potong tangan dia. Dia damai, marah sudah hilang, rasional sudah main balik dalam kepala dia, marah sudah diganti dengan kesian. Dia minta dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, tak apalah, baju saya dia curi itu aku hebahkan kepada dia, aku bagi ke dia, jangan potong tangan dia, kesian kat dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Fahalla kana qabla an ta'tiyani bih. Nabi kata awak tak selesai tadi sebelum bawa mai depan aku. Kalau tadi ni hang selesaikan dengan dia, hang pegang dia, hang gempak dia cukup-cukup, hang warning dia, apa pun, kata ya hang curi pasal apa dan sebagainya, okeylah. Kalau hang berkenan sangat ambil baju ni, lain kali jangan curi. Selesai di luar sana, jangan bawa mai depan aku. Nabi kata, tapi bila bawa mai depan aku, sudah ke mahkamah, perbicaraan sudah dijalankan, sudah sabit kesalahan dia, aku tak boleh tarik balik, sebab hukum potong tangan ini hak Allah. Kalau nak bagi sorry dekat dia, nak apa? Tadi jangan waktu dah mai ke depan aku, sebab aku tidak ada hak untuk nak mengampunkan pesalah yang melakukan kesalahan hudud. Nampak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan kepada hadis-hadis yang kita baca ni apa dia? Satu, hukum Allah di antaranya hudud adalah wajib dilaksanakan. Itu tak boleh nak siapa nak buat apa. Siapa kata kita tidak akan laksanakan hudud, itu salah. Apatah lagi siapa yang pergi bercakap kata hudud ni tak sesuai zaman Allah, rosak dia. Hudud salah satu daripada mekanisme hukum dalam Islam dan dia wajib dilaksanakan. Kesimpulan yang kedua, tetapi pelaksanaannya mestilah dengan cukup teliti. Pelaksanaan hukum itu mestilah setelah kajian dan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, Islam bukanlah agama yang kalut nak hukum orang. Sebaliknya Islam hanya nak memastikan keadilan dan keamanan tertegak di atas muka bumi ini. Kerana dengan keadilan, kebajikan dan sebagainya, negara jadi makmur. Dan yang keempat, apapun saling maaf memaafi, itu amalan mulia. Maaf memaafi itu amalan mulia. Kok mana pun Islam suka yang tu. Islam tak suka menghukum.
Islam suka kemakmuran itu tertegak di atas muka bumi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat